ya, iaitu adab suami isteri pada muka surat 191 yang kita dah baca dah, yang nombor 1, nombor 2 dah. Cuma kita ulang balik je lah. Ya, masyarakat memahami bahawa dalam kehidupan berumah tangga, adab yang baik itu bukan hanya berlaku hanya untuk isteri sahaja, tetapi juga harus menjaga adab terhadap isterinya sendiri. Berikut adalah adab-adab yang harus suami lakukan terhadap isteri. Yang pertamanya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan paling rahmah terhadap isterinya dan keluarganya. Justru hendaklah suami bermuasyarah. Ya, bermuasyarah itu berkomunikasi, bergaul dengan isterinya, terhadap isterinya dengan akhlak yang mulia lagi terpuji. Ya, dalam hadis juga disebut khairukum khairul li ahli wa ana khairul li ahli. Sebaik-baik kamu ialah kamu melakukan kebaikan, kebajikan, ya, kepada ahli keluarga kamu, dan aku orang yang, ya, melakukan kebaikan kepada keluargaku, kata Nabi SAW. Yang keduanya, suami tidak boleh kikir dalam menafkahkan hartanya untuk isteri dan anaknya. Justru hendaklah suami bersifat pemurah dalam hal perbelanjaan untuk isteri serta anak-anak. Ya, jadi sekiranya suami itu seorang yang kikir, yang kedekut, hingga keperluan rumah tangga pun tidak terpenuhi, maka isteri boleh ada hak untuk ambil duit suaminya tanpa pengetahuan, kan, dengan tujuan untuk, ya, keperluan rumah itu. Itu yang kedua dah. Yang ketiga, suami dilarang berlaku kasar terhadap isterinya. Justru antara adab suami hendaklah berlemah lembut dengan isteri dalam pergaulan harian. Dan ini pun dah disebut, ya, dalam lafaz takdik dah, bahkan nikah itu, ya, makanya tertakluk di situ, ya, iaitu menganiaya isteri dengan cara memukulnya. Ya, dalam Islam pun nak dianjurkan kalau buat diri isteri itu jangan pukul di bahagian mukanya lah. Tak perlu pun, kan? Sebab apa? Sebab suami ini, ya, memang tanggungjawab dia untuk menjaga isteri, melindungi isterinya. Jadi kalau suami itu mendera isterinya tak, makanya, ya, suami orang kata apa, suami jenis apa macam ni, kan? Jadinya berlaku kasar itu maksudnya di luar lingkup syariat lah, ya, di luar lingkup luar lingkup syariat itu. Yang keempatnya, suami hendaklah bersabar dalam menghadapi sikap buruk serta karenah isterinya. Sebab rumah tangga ini ialah yang ketuanya suami, yang menguruskan rumah tangga, bertanggungjawab terhadap rumah tangga ni semuanya atas bahu suami. Jadinya yang di bawah-bawahnya semuanya kena di bawah didikan dia, bawah tunjuk ajar dia. Sebab tu kalau suami tak mampu nak mendidik isterinya dalam ilmu agama, maka kena beri kebenaran pada isteri dia untuk belajar ilmu agama, kan? Dan juga hendaklah suami ini dalam mendidik isterinya itu dalam keadaan penuh kesabaran, ya, kesabaran. Yang kelimanya, suami hendaklah bermuasyarah dengan isterinya dengan cara yang baik, dengan penuh kasih sayang, tanpa bersikap kasar dan berlaku zalim. Yang kata pergaulan tadi tu, ya, kita baca on paper memanglah nampak indah-indah belaka tak, tetapi realiti kehidupannya tidaklah demikian. Sebab tu, ya, kadang-kadang setengah pasangan ini yang baru-baru kahwin, kan, nak ikut contoh Kak Long lah, contoh Abang Ngah lah kahwin, bahagia je tengok. Dia tak tahu kalau tu berperang belakang macam mana tak. Dan masuk kereta je dah, tutup start enjin jalan, habis dah macam perlu pandu dah. Dia tak nampak yang tu, kan. Dia nampak yang indah-indah. Sebab apa? Setiap rumah tangga itu, dia masing-masing, bahtera masing-masing lah, kan. Jadi dia tak sama lah kita nak bandingkan, kan. Antaranya sebab apa?
Pertamanya sebab faktor taraf ekonomi. Yang keduanya faktor taraf pendidikan. Guna pekerjaan, jadi banyak benda tak sama lah. Ya, faktor sekeliling banyak main peranan. Jadi kita lah sendiri kena bentuk keluarga kita. Sebab tu kalau sebagai seorang suami ini, dia kena patternkan, ya, isteri dia, anak-anak dia. Kalau Rasulullah ajar bagaimana, ya, dengan solat berjemaah, hidupkan malam maghrib isyak lah, kan, di anak-anak ni dengan mengaji Al-Quran. Jadi harmoni rumah tu. Sebab apa? Bila rumah yang dibacakan Al-Quran itu, maka tak adalah makhluk-makhluk lain datang nak menumpang. Ya? Jadi ada dalam rumah ni ada, ya, jin-jin yang mana kerja dia nak memporak-perandakan rumah tangga orang kan. Jadinya bila dibacakan Quran, tak adalah tempat dia orang nak masuk. Jadi bila kita patternkan begini, ya, dengan ada lazimkan solat berjemaah, lazimkan dengan baca Quran, akhirnya insya-Allah kan harmoni rumah tangga tu. Yang keenamnya, suami hendaklah memberi makan isterinya apa yang dia makan, memberikan pakaian, tidak memukul atau menampar wajah isterinya, tidak menghinanya dan tidak berpisah ranjang ketika tidur. Kan? Tidak berpisah ranjang ketika tidur ni masalah tak? Seorang tidur atas, seorang tidur bawah, seorang tidur luar, seorang tidur sini kan? Ya. Maksudnya bagi makan apa yang isteri makan. Sebab tu kenapa dalam Islam disebut perkataan sekufu tak? Sekufu. Kan? Sekufu tak? Setara. Ya? Maksudnya apa? Sebab kadang-kadang bila mana seorang lelaki itu berkahwin dengan anak orang kaya tak? Memang dia makan semua benda-benda yang ni. Ya? Makanya, sebab tu yang kata tadi tu. Ya, benda yang dia masih makan, tiba-tiba turun taraf pula. Ya? Sebab tu digalakkan, ya, supaya ini nak mengelakkan benda-benda dia kata keretakan rumah tangga lah. Dia bila tengah sonok bahagia tak apa, time gaduh esok, time gaduh ni. I dah lama menahan sabar kita. Dulu waktu I dengan keluarga I makan semua hebat-hebat, semua beli tak. Tak makan ayam cucuk, semua ayam kampung je kan. Mari kahwin dengan you, dia kan mungkin tu. Ya. Jadi sebab tu perkahwinan ini dia banyakkan kesabaran. Ya. Dia biasanya perkahwinan beginilah kan, dia mengungkit. Ya. Si suami ungkit, isteri ungkit. Jadi bila mengungkit ini meleburkan pahala. Ya, meleburkan pahala tu. Yang ketujuhnya, suami hendaklah menyediakan pembantu rumah andainya tidak mempunyai ruang dan masa untuk sama-sama menguruskan kerja-kerja rumah tangga, terutama baginya mempunyai ramai anak. Kan? Bagi sekiranya baginya mampu. Kalau tak mampu, kena faham-fahamlah, masing-masing lah kena berperanan. Ya, kena berperanan. Jangan seorang saja peranan. Sebab tu bila mana, ya, kebanyakan kes perceraian ni, kalau di mahkamah syariahnya, punca utama yang pertama ialah ekonomi, ya. Kan, faktor ekonomi. Faktor yang kedua ialah semua tanggungjawab terbeban di atas bahu isteri. Kan? Suami bagaimana ni? Suami dia balik garang pada pantang cuti kan, right sana, right sini contoh. Habis nak pergi mancing, tak ambil tahu langsung. Kan? Ini yang menyebabkan, ya, antara-antaranya. Tapi punca utama tu ekonomi lah. Faktor ekonomi tu. Yang ke-8-nya pula, suami hendaklah selalu memberikan pengertian, bimbingan agama kepada isterinya dan menyuruhnya untuk selalu taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Itu kata penting didikan agama ni. Ya, rumah yang ada didikan agama ni akan terbentuk. Ya, sebab kita nak bina keluarga ini, keluarganya mawaddah, warahmah, kan, sakinah, semua ada tak? Sebab apa? Daripada rumah itulah terbentuknya, terhasilnya zuriat-zuriat yang soleh dan solehah. Ya, di rumah. Jadi ini ibu bapa ni tunjuklah contoh yang baik kepada anak-anaknya. Kan? Makanya didikan agama lah. Ya, asal dia itulah. Ya, kalau kita sebagai orang yang beragama Islam khususnya, memang kita terikat dengan agama. Jadi bila mana kita ikat, ya, keluarga kita ni dengan ikatan agama ni, insya-Allah terjaga. Ya.
Kemudiannya yang ke-9, wajib ke atas suami untuk mengajar isterinya ilmu asas agama. Kan, benda-benda asas, ya, iaitu ilmu asas agama Islam seperti taharah, bersuci, ya, benda-benda basic. Jadi kalau suami pun tak tahu, pergilah sama-sama mengaji. Ya, pergilah kelas agama ni, benda-benda asas yang belajar ni. Ya, kita asas je ni. Kan, cara taharah, cara solat, puasa dan ilmu tauhid. Ya, kadang-kadang kesian kan, dah kahwin pun mandi wajib pun tak selesai lagi tak. Benda-benda macam tu pun tak boleh selesai lagi. Sebab apa? Sebab ya, kehidupan lah kan. Dan kahwin je ikut agama, habis kahwin nikah tu lah ke mana-mana pergi kan, tak diikat diri dia dengan agama. Jadinya sekiranya suami ni dia tak mampu untuk mengajar isterinya ilmu asas agama Islam, maka suami wajib membenarkan isterinya untuk keluar mencari kelas pengajian agama dan membeli buku rujukan. Semua kos pengajian ini perlu ditanggung oleh suami. Ya, tapi suami janganlah harap pada isteri saja dah, sama-sama dah pergi. Kan, sama-sama belajar. Sebab apa? Kita yang nak bentuk keluarga kita dah. Kalau sebelah pihak ni tak jadilah. Kalau sama-sama faham agama, insya-Allah, ya, maka jadilah keluarga tu keluarga yang harmoni. Kemudiannya suami, yang ke-10-nya, suami hendaklah berlaku adil dan bijaksana terhadap isteri. Lebih-lebih lagi jika dia beristeri lebih daripada seorang. Kalau dia berpoligami, ya, dia tentang poligami ni, ya, dia kahwin, kadang-kadang mahkamah tanya tak tentang pendapatan dia macam mana tak. Dia kata dah ada poligami, kahwin seorang lagi, dia tak boleh kurangkan sikit pun belanja dapur rumah apa yang isi pertama dapat. Sebelum ni isi pertama dapat bulanan dapat sekian-sekian tak. Barang dapur sekian-sekian, beras semua beras import tak, okay, tak main lah beras dapatan nak, beras import je kan. Makanan macam ni tak. Dengan dia poligami, tak ada sebab dia nak kata yang sejak abang kahwin dua ni tak dapat dah nak penuhi barang dapur. Dulu bagi sebulan 500, ni kurang dah jadi 200 ya. Betul apa guna kahwin? Nah, dia tu yang kamu tanya dulu kan. Yang sepatutnya dapat macam ni tiba-tiba atas faktor tu berlaku kurangan. Sebab apa? Sebab ni. Sebab apa? Itu ada kemampuan, ya, kemampuan dan juga berlaku adil. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah, kan, fawahidatun. Maksudnya berlaku adil di situ bukanlah maksudnya bila dia poligami dia makin susah hidupnya kan. Makin lama orang kata isi dulu waktu aku kahwin dengan dia dulu elok je, bila poligami dah kurang ni dah. Itu yang berlaku banyaknya hari ni kan. Banyak hari ni. Bukan kata poligami tak bagus lah kan. Tapi kemampuan itu diukur, ya, diukur dari situ. Banyak benda lah, ya. Kemudiannya yang ke-11-nya, suami dilarang untuk membuka aib dan menceritakan kekurangan yang ada pada isterinya dan sesiapa pun, dan dilarang bercerita tentang hal-hal bilik tidur. Ya, sama je suami isteri. Tak boleh ceritakan keaiban suami, suami pun tak boleh buka aib isteri. Ya. Sebab apa? Sebab bila kita buka aib itu bukan orang simpati pun, orang lagi suka je kan. Jadinya jangan, terutama dalam hal-hal bilik tidur ni, kecuali dalam mahkamah sahaja tak. Dalam mahkamah tu ceritalah semua depan hakim kan. Tapi dengan keluarga sendiri pun tidak kan, kena jaga kan, masing-masing jaga aib suami dan isterinya. Ya, haram mereka ni mendedahkan aib kan, cerita tentang buruk suami, cerita tentang buruk isteri tak. Yang ke-12-nya iaitu apabila isteri tidak mentaati suami, derhaka kepada suami, maka suami wajib mendidiknya dan membawanya kepada ketaatan walaupun secara paksa. Sebab isteri wajib taat pada perintah suami kan. Rasulullah dah sebut, kalau aku diperintahkan untuk seorang tu menyembah, sudah pasti aku akan suruh isteri itu dia sembah, sujud
Bukan menyembah lah, sujud hormat kepada suaminya. Bukan sebab apa? Ya, sebab taraf suami tu tinggi rukan dia. Dia takkan boleh potong je lah. Kan? Lagi mana dia bernama suami. Sebab tu akhir zaman ni, dalam hadis kitab kiamat kita dah baca dah sebenarnya. Dalam kitab kiamat yang tajuk keadaan umat sebelum kiamat tu, hari yang ke-31 puasanya. Akhir zaman ini berlakunya, Rasulullah dah sebut, ya, orang perempuan bekerja dah. Atas sebab faktornya kehidupan akhir zaman ni, faktor kos kehidupan, ya, kos nak menambahkan kesenangan hidup, kan, bagus. Jadi seorang isteri ni dia membantu suaminya bekerja. Kalau hadis tu disebut. Cuma faktornya sekarang ialah bila mana tanggungjawab itu tak dapat di-handle bersama, kan. Kalau orang dulu kalau suami pulang kerja pun isinya suri rumah, menguruskan rumah tangga. Ya, begitulah juga dengan para sahabat pun, kan. Akhir zaman ini bila mana berlakunya kecurangan ataupun kederhakan isteri itu, antara faktor lain ialah bila mana isteri itu mula bekerja ataupun dia berniaga online ke, TikTok ke, Shopee ke, dia jual dah, pendapatannya itu lebih daripada suami. Jadi bila pendapatannya lebih daripada suami, Allah Ta'ala uji dia dengan ego, uji dia dengan sifat sombong. Ya, dulu suami dia gaji taklah banyak, 2,000 lebih je, kan, B40 lagi lah dah. Tapi Alhamdulillah boleh lah, tapi tak ada senang. Maka isteri pun kesian pada suami, tak apalah bang, saya tolonglah bang. Dia pun meniaga online, meniaga jadi dropship dan dropship, pendapatan dia lebih pada suami. Maka Allah Ta'ala uji dia pula. Allah Ta'ala uji pula isteri tu dengan ego dan sombong. Kan? Dia mula belagak lah. Kan? Jadi situlah timbulnya kederhakaan. Ya, dia rasa diri dia dah tinggi, jadi bila suami ya minta buat sesuatu, buat beli satu dah, you buatlah, I sibuk lah. You buatlah, I sibuk lah. Kan? Kalau suami pula mula mungkit balik lah. Dulu sebelum you berniaga dulu elok je. Kan? Ya, dia mula mungkit balik. I berniaga pun nak tolong you. You tahu tak sekarang pendapatan I lagi tinggi pada you. Dia begitu. Jadi tak ada harmoni rumah tangga. Lepas tu dia mula ungkit balik, you tahu tak ni semua tanggungjawab you ni. Bukan I tau. Ya. Semuanya tanggungjawab you lah. Urus rumah tangga, urus anak, semua you punya tanggungjawab. Kan? Tujuan kahwin dulu tak? Dia pegang balik badannya dulu, kan? Makanya mana datang keharmonian? Ya. Dia kena ingat ya. Redha Allah itu ya terletak pada keredaan suami. Jadi bila berlaku macam tu, agak-agak suami redha ke tak redha. Ya. Tadi pun saya sebut dah, Rasulullah sebut, kalau aku diperintahkan untuk seorang tu sujud, akan aku perintahkan isteri itu sujud pada suaminya. Jadi kalau nak pegang pada perjanjian akad itu, dia on paper, tapi hakikatnya tanggungjawab isteri itu lah sama-sama, kan. Di ujiannya. Ya, bila mana pendapatan dia lebih pada suami, itu Rasulullah sebut tadi. Maka hilang dah, ya, mula dah hilang tanggungjawab sebagai seorang isteri itu. Sebab tanggungjawab isteri itu untuk mendidik anak-anak, kan, di bawah tangan ibu lah, kan, anak-anak terdidik. Jadi bila mana semua urusan ni dah diserahkan, hidup pun dah senang, dah menggajikan orang gaji pula. Siapa yang didik? Orang gaji, bibi. Ya, lalah anak pun tidur dengan bibi, dan bibi pilih mak ni. Kan? Di sini mungkin tak pun, di bandar-bandar memang berlaku boleh jadi, kan. Sebab sibuk, masing-masing sibuk, kan, semua nak cari harta. Itu ujian dia lah. Jadinya apabila isteri ni tidak mentaati suami, ya, derhaka pada suami, maka wajib suami mendidiknya, membawanya kepada ketaatan. Kan? Sebab tu ujian itulah masing-masing lah. Dan yang ke-13, sebaiknya sebelum suami meninggal dunia, maka dianjurkan berwasiat terlebih dahulu kepada isterinya. Ya, tinggalkan pesanan wasiat ataupun suami ini, ya, biasanya, ya, kalau suami ini, ya, memaafkan isterinya, dan isteri pun selalu minta maaf pada suaminya. Sebab kita tak tahu, kalau isteri pergi dulu, suami masih hidup, insya-Allah lah dia boleh maafkan lagi, tak ada masalah, kan. Tapi kalau suami yang pergi dulu, dalam keadaan suami itu tak reda pada isteri lah, maka selalulah kita ni yang minta maaf. Ya. Sebab apa? Sebab saya sebut tadi, reda Allah tu tetap pada keredaan suami.
Jadi kadang-kadang bila isteri tu solehahnya itu, tahajudnya, dia jaga Quran, dia tak tinggal, puasa sunat pun dia tak tinggal, tapi dia ingkar perintah suaminya itu, maka tak ada guna, sia-sia je semua ibadah ni, kan? Dan Rasulullah pun bagi tahu kepada kita bahawasanya ibadah-ibadah sunat ini isteri kena minta izin pada suami, kena maklumkan pada suami, kan? Nak puasa sunat ke, nak tahajud ke apa ke, ya, kena minta izin kepada suami. Besar tak besar pangkat suami tak? Padahal ketika dia tengok balik tak, suami aku ni lekeh, masjid pun tidak, kan? Mak ayah berhujung-hujung, tapi pangkat dia suami. Begitu juga dengan ibu bapa, kan? Walaupun ibu bapanya tidak tak perintah agama, tapi apa saja disuruh kepada anaknya wajib taat, lagi tidak menyalahi syariat. Itu juga dengan suami. Bagaimana suami itu masih di atas landasan agama, ya, makanya isinya wajib taat. Sekiranya tidak mahu taati isteri, pergilah mahkamah, tuntutlah fasah. Ada sebab apa-apa nak. Dan tak ada dah bincang-bincang tak selesai juga. Dah mari bincang dengan keluarga pun masih juga tak selesai juga. Maka carilah jalan terbaik. Walaupun perceraian itu tidak disukai oleh Allah SWT, ya, tapi itulah jalan yang ada tak. Tapi orang cari dululah penyelesaiannya, ya. Kadang-kadang hari ni kita tengok, kan, kadang-kadang orang hari ni kahwin, dia ibarat dia kahwin tu macam dia tukar handphone, kan. Kadang kahwin tu 3 bulan dah bercerai, 6 bulan dah bercerai, kan. Dia ibarat dia tak faham apa itu perkahwinan. Dia bayar macam tukar kereta, macam tukar handphone lah, kan. Sebab dia tidak ada ikatan tanggungjawab suami. Sebab apa? Sebab pengaruh barat. Sebab di barat mereka tak percaya dengan perkahwinan ni, ya. They don't believe in marriage, ya. Dia pun tak percaya dengan perkahwinan. Sebab tu dia just couple, kan. Kadang-kadang tua dah pun, dah 70 dah pun, couple lagi. Dia girlfriend, dia tak panggil suami sebab dia orang tak kahwin, ya. Tapi duduk rumah macam suami isteri lah, tapi tak kahwin je lah. Jadi tidak ada ikatan apa-apa, kan. Jadi orang hari ni dia terpengaruh, kan, dengan kehidupan begitu. Dia ingat kahwin-kahwin ni macam tu je, tak ada apa-apa lah, tak ada apa komitmen. Sedangkan bila mana si suami tu melafazkan aku terima nikahnya itu, dah terbeban di bahu dia tu, ya, bebanan untuk dia menjaga mendidik isterinya, dan terlepas bebanan di bahu ayah kepada, ya, pengantin perempuan tu tak. Lepas beban dah, sebab beban tu telah diambil oleh suami, ya. Diambil oleh suami tu, kadang ayah kata terima kasih ambil beban aku ni, tapi didik anak aku elok, bawa ke jalan yang benar. Pengajaran hadis ini menggambarkan gambaran yang sangat jelas kepada kita bahawa Nabi Muhammad SAW adalah peribadi yang bertanggungjawab, sentiasa berlaku baik, ya. Itu saya sebut tadi, khairukum li ahli wa ana khairul li ahli, kan. Sebaik-baik kamu ialah berlaku baik terhadap keluargamu, dan aku orang yang melakukan kebaikan kepada keluargaku. Tidak pemarah dan tidak suka menyusahkan orang lain, lebih-lebih lagi kepada isteri-isterinya. Yang mana benda Rasulullah boleh buat, Rasulullah buatlah. Takkan nak jahit sepatu, nak jahit jubah, nak pergi perah susu kambing. Tapi Rasulullah juga ada menyuruh isterinya buat kerja, ya. Rasulullah juga menyuruh Sayyidatina Aisyah sediakan air untuk tetamu. Tak ada pula Sayyidatina Aisyah kata, mana adalah perjanjian, tak sebut pun, tak. Dia lebih pada sukarela dan keharmonian, tak. Ada je menguli tepung, tak. Sayyidatina Fatimah sendiri mengadu pada Rasulullah, minta pada Rasulullah, wahai ayahku, bagilah aku seorang pembantu sebab nak buat kerja rumah ni, ya. Maka Rasulullah kata apa? Engkau tak perlukan pembantu, cukup dengan kau ini dikit, kan. 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 Allahu Akbar, ini dia akan meringankan beban kau, kan. Memang Rasulullah tak nak bagilah, sebab kalau Rasulullah bagi, dia nampak macam unsur kronisme kat situ. Rasulullah tak bagilah, kan, sebab tahu nak perang, kan. Tapi Rasulullah beritahu pada Sayyidina Ali dan juga Fatimah bahawasanya urusan-urusan dalam rumah ni Fatimah buatlah, urusan luar rumah ni Ali lah buat, kan. Tapi walaupun demikian, kalau ada benda yang perlukan, tolonglah. Tu yang kata tadi, tolong menolong, ya. Meskipun Rasulullah SAW
adalah utusan Allah SWT kepada seluruh alam. Nabi Muhammad SAW tetap menjalankan fitrahnya sebagai manusia. Tak ada pula Rasulullah kata, aku tak boleh buat, aku ni Nabi, mana boleh buat benda macam ni kan? Tak ada. Jadi kalau yang Rasulullah yang Nabi, manusia paling mulia pun buat kerja-kerja rumah macam biasa, kita takat jadi toke apa je pun tak payahlah nak belagak lebih pada Nabi pula kan? Buat je lah, tak jatuh martabat pun kalau suami jemur kain, ya? Tak jatuh martabat pun kalau suami basuh kain, tak ada masalah basuh mesin, masak nasi lah. Ini bukan cerita Doremi kan, yang El Tompel duk masak ke dapur dah, yang kena ejek dengan apa, jadi kengkang lah kan, takut bini lah, dia kena ejek dah, tak jatuh maruah pun, ya, tak ada apa masalah pun kan? Lagi orang tengok kan, lagi bahagia orang tengok. Jadi sebab apa Nabi pun macam tu, tak ada Nabi belagak kata sebab apa Nabi aku tak payah kerja macam ni tak. Baginda Nabi SAW menjadi suami kepada isteri-isterinya dan berinteraksi sesama mereka. Baginda Nabi SAW bukan hanya dikenali berjaya di medan perang dan syiar dakwah, namun juga berjaya menjadi ketua keluarga yang baik dalam urusan rumah tangganya. Ya, kita pun tengok rumah tangga Nabi ni bukanlah semuanya cantik tak ada bergelora dah, ada. Ya, rumah tangga Nabi juga ya, ada ketikanya bergelora juga. Sebab apa? Sebab manusia. Ya, isteri-isteri Nabi sesama dia pun cemburu juga. Terutamanya kalau Sayyidina Aisyah. Kan, satu hari datang Khawlah, adik kepada Sayyidina Khadijah kan, ke rumah Rasulullah. Dia bagi salam. Bila dia bagi salam tu Rasulullah dalam rumah, Rasulullah tengok, macam suara Khadijah ni. Depan Aisyah dia kat, berubah muka Sayyidina Aisyah. Berubah muka dia. Kan? Duk ingat lagi ke orang tua tu. Dia kata tak. Duk ingat lagi ke orang tua tu. Dia kata depan Nabi, berubah wajah Nabi tak. Ya? Rasulullah tu Islam kan. Rasulullah tu Islam dia lah. Tu tegur dia. Kau ingat aku dengan Sayyidina Khadijah ni, dengan dialah aku melahirkan zuriat. Nama orang anak Nabi tak. Dan dia ni lah ketika aku susah, dialah yang bantu aku. Ya? Ketika Islam belum apa-apa lagi, dia yang tolong aku, bantu aku dalam menegak, menyibarkan agama. Dia habis, dia jual habis semua daripada seorang hartawan. Dah tak ada apa-apa dah tinggal, demi untuk menyebarkan syiar Islam ni. Daripada orang kaya tu, Sayyidina Khadijah tu kan jalan-jalan hartawan tu, kahwin dengan Nabi miskin kan, tak ada apa-apa dah. So ingatkan balik. Jadi jangan duk ungkit pasal ni lagi ya. Sebab Sayyidatina Khadijah ni, cinta aku pada dia takkan berkurang je lah. Walaupun Rasulullah ada banyak isteri tak kan. Yang kedua Rasulullah paling sayang Sayyidatina Aisyah lah. Sayyidina Aisyah dengan Sayyidina Khadijah kan umurnya agak beza tak, jauh kan. Jadinya perasaan tu orang muda tak, macam ni lagi lah. Tapi saya ingatkan lah, jangan tersebut benda ni. Sebab dengan dia lah aku, zuriat aku lahir kat sini. Dan juga dia lah bersama-sama dengan aku ketika aku susah tau, susah. Senang dah marilah, barulah datang isi-isi kemudian ni. Tapi ketika susah, dan Sayyidatina Aisyah tak sempat merasa kesenangan. Maksudnya Sayyidatina Aisyah wafat ketika 2-3 tahun sebelum hijrah Nabi. Sebelum peristiwa Taif. Maksudnya Islam ketika itu sedang ditindas, sedang diseksa, sedang dizalimi, dan Sayyidatina Khadijah wafat. Dia tak sempat rasa senang. Tapi isteri-isteri yang lain ni, bila Rasulullah dah berhijrah, ya, dah masuk Islam dah okey dah, dah stabil, ya, baru dia kahwin. Dia kena ingat yang tu lah. Dan kita kena ingat Rasulullah SAW pun berkahwin setelah wafatnya Sayyidatina Khadijah. Bukannya ketika Sayyidatina Khadijah masih hidup. Kalau betul nak bilang sunnah lah. Jadi lepas Rasulullah Sayyidatina Khadijah wafat, baru Rasulullah kahwin. Itu pun sebab apa? Anak Rasulullah tu masih ada yang kecil-kecil. Kan, isi kedua Nabi tu pun Saudah lah. Saudah pun bukannya dara pun, orang tua dia juga. Ya, itu. Kita kalau kita tengok satu-satu bila datang isi Nabi ni, Allah kan, kita rasa terharu dah. Rasulullah kahwin bukan sebab nafsu. Ya, sampai 9 orang, 10 orang isi Rasulullah dah, bukan sebab nafsu. Ya,
Orang yang barat yang menuduh Rasulullah macam tu. Kan? Sebab isteri-isteri Rasulullah ni berbagai-bagai latar belakang. Ada daripada kalangan orang Yahudi, ada kalangan pembesar. Kan? Jadinya berbagai-bagai. Tujuan apa? Dakwah. Kan? Rasulullah je, kita jangan banding dengan kita pula. Nak kahwin dengan orang tu sebab apa nak dakwah juga, agak-agak sikit. Kan? Tak sama lah, jangan kita letak macam tu. Ya, Rasulullah tu betul dakwah tu sebab daripada orang tu tak Islam masuk Islam. Kan? Tak sama lah. Ya. Nabi Muhammad SAW bukanlah suami yang tidak ambil kisah dengan apa yang berlaku di rumah. Baginda Nabi SAW walaupun sebagai ketua rumah tangga, akan tetapi kedudukannya sebagai Rasul dan ketua negara tidak baginda Nabi SAW gunakan untuk bersikap sambil lewa dan membebankan para isterinya. Prinsipnya, apa yang mampu baginda Nabi SAW lakukan akan dilakukannya tanpa menyuruh kepada orang lain. Padahal dengan kedudukannya sebagai ketua keluarga, lebih-lebih lagi seorang utusan Allah SWT, boleh sahaja baginda Nabi SAW memerintahkan sesiapa pun untuk bekerja di rumahnya sepanjang waktu. Dan rasanya tidak akan ada yang menolak untuk berkhidmat di rumahnya baginda Nabi SAW. Ya. Namun di rumah tidak melakukan sedemikian. Baginda Nabi SAW sendiri yang melakukan apa yang menjadi kebiasaannya tanpa menyusahkan orang lain. Hadis ini juga menunjukkan bahawa akhlak yang baik merupakan sebahagian daripada iman. Dan apabila hilangnya ia daripada diri seorang hamba, maka ia merupakan tanda kurangnya iman. Hadis ini menunjukkan bahawa iman orang-orang mukmin itu mempunyai tingkatan. Sebahagian daripada mereka iman yang lebih sempurna dan daripada sebahagian yang lain. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya, kerana baginda Nabi SAW adalah orang yang paling sempurna imannya. Hakikat akhlak yang baik adalah mencurahkan kebaikan, tidak mengganggu dan menampakkan wajah berseri-seri kepada orang lain. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk berakhlak baik kepada isteri dengan selalu menampakkan wajah berseri-seri, tidak menyakiti, berbuat baik dan bersabar dalam menghadapinya. Berakhlak baik kepada isteri lebih ditekankan kerana kaum perempuan itu lemah dan perlu mendapat perhatian dan kasih sayang yang lebih daripada suami. Ya, kita pun di sini kan lepas azan kan kita sambung sikit lagi, kita habiskan macam ni. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda kepada budaknya yang bermaksud bersikap lembutlah kepada para wanita. Ya, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Orang yang tidak berakhlak baik kepada isteri dan keluarga, maka kepada orang lain tentu lebih tidak mampu untuk berbuat demikian. Berakhlak baik adalah termasuk sifat utama orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Demikian kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW terhadap isteri dan keluarga. Kesimpulannya, pertama, agama Islam mensyaratkan setiap lelaki sentiasa menjadi pelindung dan berbuat baik terhadap kaum wanita. Sebagai pemimpin, suami bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan, kebajikan dan menyediakan keperluan hidup untuk isteri dan anak-anak. Kedua, bagi menjamin keutuhan dan keluarga yang bahagia, kerjasama dan persefahaman amat diperlukan antara pasangan suami isteri. Sesuatu tanggungjawab tidak boleh diserahkan secara mutlak kepada isteri sahaja dalam aspek pendidikan dan pembinaan jati diri anak-anak serta dalam soal memperoleh ilmu. Ini penting ya, peranan suami dan isteri dalam mendidik anak-anak. Yang ketiganya, setiap pasangan suami isteri pastinya ingin keluarga yang bahagia, mempunyai pasangan yang memahami, saling menjaga adab, menyayangi, saling menghormati dan sanggup menerima kelemahan dan kelebihan pasangan. Berdoalah seperti mana yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maksudnya, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Ya, surah Al-Furqan ayat 74. Ini doa yang diajarkan. Lalu kita baca doa ni untuk harmonian rumah tangga. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita selesai mengupas tajuk yang ke-26. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pada tajuk yang ke-27, iaitu adab dengan mentua.